Baik, salam bahagia dan salam sejahtera dan terima kasih Datuk Seri Speaker. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah membahagian dalam perbahasan Belanjawan 2017 dan perkara-perkara yang telah dibangkitkan adalah mengenai unit perancangan ekonomi, EPU, unit kerjasama awam swasta UKAS, pemandu teraju dan juga industri petroleum. Tapi sebelum saya mula, izinkan saya mendinginkan suasana Dewan kerana membara seketika tadi. Indah khabar dari rupa, Datuk Seri Speaker. Menanam tebu di bibir saja, membina maligai di udara. Terseksa fakta ditelan prasangka. Izinkan saya perdanakan fakta. Kepung tak ada nak jawab ya, Umat. Tak payah tanya soalan tambahan kerana ini puisi. Okey. Terdapat 14 isu yang dibangkitkan oleh dalam 14 isu yang dibangkitkan dan isu utama adalah 7 saja. Prestasi ekonomi, jurang pendapatan, pembangunan ekonomi masyarakat, pembangunan wilayah, infrastruktur, pengurusan projek dan industri petroleum dan gas. Datuk Seri Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin memberi penjelasan kepada perkara yang dibangkitkan Yang Berhormat Permatang Pau walaupun beliau tiada. Tetapi saya rasa oleh kerana isunya adalah satu isu yang dekat dengan hati ramai. Berkenaan dengan dasar kerajaan dalam merancang ekonomi negara dan kos sara hidup. Maka izinkan saya juga menerimalah. Ya, kerana ia melibatkan kos yang tinggi untuk memiliki rumah. Kerana ini merupakan denyutan rakyat. So, penjelasan di Dewan Mulia ini boleh menjernihkan minda-minda tertentu yang saya telah puisikan tadi prasangka. Okey, untuk makluman ahli yang berhormat, dakwaan bahawa kerajaan gagal dalam perancangan membangunkan ekonomi negara tidak benar. Pada masa ini, kedudukan ekonomi negara adalah lebih stabil dan baik berbanding ketika negara mengalami krisis kewangan Asia pada tahun 1997 dan 1998 dan juga krisis subprime 2007. Walaupun terdapat tanda-tanda penyederhanaan dalam pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016 dan 2017, negara masih berada di landasan yang betul dengan jangkaan kadar pertumbuhan di antara 4 hingga 4.5% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini merupakan paras yang standing dengan pertumbuhan yang menyederhana di kalangan rakan dagang utama. Contohnya, negara China, Singapura, Jepun, Amerika Syarikat dan Korea. Namun tidak dapat dinafikan, selaras dengan perubahan gaya hidup, perubahan corak perbelanjaan dan faktor ekonomi luaran, rakyat pada masa ini berdepan dengan peningkatan kos sara hidup dan kenaikan harga rumah. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam tempoh 2009-2014, pertumbuhan perbelanjaan purata isi rumah dengan izin mean household spending adalah lebih pantas berbanding dengan pertumbuhan average income dengan izin iaitu pertumbuhan pendapat purata. Selain itu, indeks harga rumah sejak 2013 juga telah meningkat dengan mendadak dalam tempoh berkenaan berbanding peningkatan dalam pendapatan purata isi rumah. Maka selaras dengan usaha atau selaras dengan perkara-perkara yang telah diambil perhatian oleh kerajaan, kerajaan telah cuba meningkatkan pendapatan rakyat. Pendapatan isi rumah kasar bulanan penengah, itu median, dan telah meningkat hampir sekali ganda daripada ringgit Malaysia 2,841 pada tahun 2009 kepada ringgit Malaysia 4,585 pada tahun 2014. Untuk makluman ahli yang berhormat, maka pada tahun ini kita nampak peningkatan T20 top 20 dengan izin sebanyak 7.5% dari segi pendapatan isi rumah kasar. Tapi bagi B40, below 40 dengan izin, pendapatan isi rumah adalah 12%. Maka jurang itu dapat kita kurangkan.
Malah peningkatan isi rumah B40 adalah lebih tinggi dan jurang antara isi rumah luar bandar dengan bandar semakin mengecil. Prestasi ini jelas menggambarkan bahawa kerajaan mengambil langkah yang bersesuaian dari masa ke semasa. Kerajaan sentiasa mengambil langkah untuk menangani meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat B40. Contohnya, pemantauan dan penguatkuasaan peraturan berkaitan dengan kawalan harga, termasuk rumah. Peningkatkan penyediaan rumah mampu milik, memperkenalkan jaringan keselamatan sosial, social safety net, yang bersepadu dan komprehensif, dan keempat adalah untuk program pengurusan kewangan dan hutang. Sementara itu, indeks harga rumah juga menunjukkan trend yang menyederhana sejak 2013 setelah meningkat dengan mendadak pada tempoh 2010-2012. Iaitu 9.5% berbanding dengan peningkatan dalam pendapatan purata isi rumah 86% dalam tempoh yang sama. Maka kalau kita rasa sekarang, kita sudah pun dengan izin harmonize price mechanisms kerana permintaan dan penawaran itu berbeza. Seterusnya, izinkan saya juga memberi ulasan terhadap saranan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Tambun yang mahukan kerajaan melihat secara holistik usaha merangka dasar dan pembangkuan negara. Memang jelas. Izinkan saya menceritakan secara holistik apa yang telah berlaku dalam tempoh 7 tahun ini sejak kita memperkenalkan program transformasi negara, di mana GTP dan ETP diperkenalkan yang disedia maklum oleh Ahli Yang Berhormat dalam Dewan Mulia ini, dan telah dirangkumkan dalam Rancangan Malaysia ke-11, terlebih dahulu Rancangan Malaysia ke-10. Maka per capita income dengan izin mengikut Bank Dunia adalah 15,000 US. Sekarang telah diubah sesuai kerana mengikut currency yang berbeza, yang terumbang-ambing. Pada 2015 tahap minima adalah USD 12,736. Dan kita telah pun dekat dengan tahap itu. Kita dah hampir sampai 9,000 lebih ke tahap 2020 yang bakal dijadikan sasaran kita. Langkah-langkah yang sudah diambil adalah untuk menentukan peralihan, transformasi sektor industri kepada pengeluaran berintensif modal dan juga knowledge economy dengan izin serta berteknologi tinggi, kerana kita tak mampu bersaing dengan negara-negara seperti China, negeri China, dan negara lain yang mampu mengeluarkan barangan-barangan produk yang murah, yang tidak boleh dipersaingkan di pasar dunia. Maka kita fokus contohnya dalam produk kimia, elektronik, elektrik, mesin dan peralatan, dan juga industri-industri yang meningkatkan kualiti dan kuantiti tenaga kerja kita. Maka semua langkah-langkah ini akan menghasilkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan meningkatkan pendapatan per capita. Yang Berhormat Tambun dan juga Sempurna telah membangkit mengenai masalah pengangguran di Malaysia dan meletakkan 1,200,000 orang menganggur. Datuk Seri Speaker, izinkan saya memurnikan maklumat ini. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kerajaan sentiasa prihatin dalam menangani isu pengangguran yang banyak dibicarakan di surat khabar dan juga di Dewan ini. Berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan SKPG 2015 yang dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, sebanyak 76.1% responden dari 229,568 orang graduan telah bekerja selepas 6 bulan menamatkan pengajian mereka. Oleh demikian, kenyataan Yang Berhormat Tambun dan juga Sempurna tidaklah benar. Seperti jawapan kementerian tersebut dalam Dewan Yang Mulia ini pada 20 Oktober yang lalu, dapatan kajian juga mendapati bahawa graduan masih belum bekerja dengan alasan seperti berikut. 40,283 orang, iaitu 73.4% responden sedang mencari pekerjaan. 3,220 orang atau 5.9% responden sambung belajar. 2,523 atau 4.6% responden ada komitmen menjaga keluarga. 1,536 atau 2.8% responden mengatakan tawaran tidak sesuai dengan kelulusan mereka.
Jumlahnya lebih kurang 48,000. Rantau panjang bangun dan mencela kemurnian jawapan Yang Berhormat. Ya. Terima kasih. Sedikit je. Terima kasih Datuk Seri, Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin penjelasan apa yang digulungkan oleh Yang Berhormat tadi berkaitan dengan pendapatan isi rumah. Jadi adakah perbandingan yang dibuat terhadap pendapatan isi rumah dengan peningkatan hutang isi rumah? Jadi kita lihat hari ini peningkatan isi rumah dalam negara kita dah sampai ke tahap yang kritikal, yang cukup membimbangkan. Jadi sejauh mana keseimbangan ini untuk kita melihat realiti kemampuan rakyat negara kita. Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan untuk peningkatan pendapatan rakyat ini sejauh mana usaha yang dibuat untuk pergantungan kita terutama kepada industri ataupun sistem perbuatan yang berteraskan inovasi. Jadi perkara ini cukup penting untuk kita melahirkan hasil yang lumayan ataupun yang lebih baik untuk masa depan negara. Dan berkaitan dengan pengangguran yang YB sebut tadi, dalam kajian yang dibuat, pengangguran kebanyakan juga melibatkan pekerja-pekerja graduan yang masih tinggi dan begitu juga kebanyakan mereka bekerja dengan gaji yang rendah walaupun mereka ada kerja tetapi pekerjaan yang mereka dapat di bawah kelulusan sebenarnya. Sepatutnya mereka mendapat pendapatan yang lebih tetapi mungkin kerana halangan kekangan susah untuk dapat kerja. Jadi perkara ini harus dibuat dan begitu juga kebajikan kepada pekerja-pekerja yang dibuang kerja. Jadi sejauh mana perkara ini diberi perhatian. Menteri sambung sekali ya. Boleh. Okey, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Apakah mekanisme yang digunakan oleh kerajaan untuk menilai dan mengukur kadar pengangguran? Sebab kita ada angka-angka yang berbeza. Tadi menurut penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri 48,000. Tetapi kita juga ada graduan yang tidak dapat kerja seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang, kerja yang mereka nak, dan ada juga yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi apakah mekanisme yang sedang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menilai kadar pengangguran setiap tahun? Terima kasih Yang Berhormat. Terima Menteri. Terima kasih. Izinkan saya jawab sana. Kerana kalau terlalu banyak, saya rasa 4 perkara yang telah dibangkitkan. Yang pertama, Yang Berhormat Rantau Panjang, tekanan hutang. Saya mengakui bahawa ini adalah satu bebanan rakyat. Maka kerajaan tengah banyak membuat perkara-perkara untuk meningkatkan pendapatan dulu. Di peringkat akar umbi, B40 ini. Banyak program Azam Satu Malaysia, latihan kemahiran keusahawanan, pinjaman mikrokredit untuk menghijrahkan mereka ke keusahawanan kerana kadang-kadang harga komoditi getah dan kelapa sawit jatuh. Maka kita bagi peluang untuk mereka untuk melibatkan diri untuk perniagaan-perniagaan kecilan. Maka dengan sediakan Amanah Ikhtiar Malaysia, Agro Bank, Bank Simpanan, diberi dana tambahan untuk meluaskan lagi kemudahan ini. Kemudian juga di luar bandar pula, khususnya di luar bandar, di mana skim pembiayaan ekonomi desa SPED diwujudkan, program desa abad 21, kemudian program latihan bimbingan usahawan, program pemasaran promosi dan mini rural transformation center di mana kita letakkan tanpa orang tengah, terus mereka bawa dan jual kepada kepada pembeli-pembeli dan customer. Selain daripada itu, dari segi rumah, bebanan rumah contohnya, ramai sangkut tak boleh bayar. Bila pendapatan kurang, bayaran balik kepada bank menjadi satu bebanan. Maka kerajaan dalam bajet 2017 ni merangkakan pelbagai cara untuk bantu mereka menggunakan konsep National Blue Ocean Strategy. Itu My Beautiful New Home. Harga B40 40,000 hingga 50,000 seunit. 200 juta diperuntukkan. Membina 9,850 unit baru dan menyiapkan 11,250 unit PPR. 710 juta membina 30,000 unit di atas tanah kerajaan di lokasi strategik di kawasan bandar. Kemiskinan bandar semakin menular. Maka kita bantu mereka di sini.
Kemudian membina 10,000 rumah, unit rumah di bandar yang disewa oleh golongan muda. Tekanan kepada penganggur. 2 orang kerja pun tak boleh mampu untuk menjaga perbelanjaan family. Ya. Maka kita bantu mereka dengan cara ini. 5,000 unit rumah mesra rakyat, SPNB, dengan subsidi 20,000 per unit. Seunit, 200 juta setiap step up and financing cost rumah prima melalui kerjasama bank negara. So banyak ini kerana kita memahami suasana ekonomi kita dan juga inflasi yang telah memberi tekanan kepada keluarga-keluarga ini. Untuk yang kedua tu inovasi. Saya setuju bahawa unemployability kita dengan izin adalah kerana keupayaan kita untuk bersaing di pasaran kerja. Untuk itu, kerajaan cuba untuk upskill mereka. Dan juga kalau ada graduan-graduan yang tidak berupaya untuk mendapat penjanaan pekerjaan, diberi latihan semula 6 bulan dalam pelbagai sektor untuk diserapkan ke dalam alam kerja. Ini dilakukan dalam sektor kerajaan juga, di mana mereka dibawa sebagai pelatih 6 bulan dengan gaji hampir 1,500-2,000 dan mereka akan diserapkan balik ke kerajaan atau dia keluar supaya dia ada skill kerja. Ini yang dibuat. Maka saya setuju bahawa kita kena hijrah kepada pekerjaan-pekerjaan yang berpengetahuan, knowledge economy. Dan akhir sekali pengangguran. Pengangguran ini merupakan satu perkara yang saya katakan tadi kepada Yang Berhormat Kapar yang kata bahawa 48,000 tadi adalah daripada 226,000 feedback yang terdapat daripada kajian. Yang 48,000 itu adalah daripada satu kajian yang buat daripada 226,000 orang yang saya katakan tadi. Not the entirety dengan izin. Itulah. Ya, boleh tak bagi peluang kat dua-dua Yang Berhormat minta dulu? Berhormat, saya jawab yang ni dulu, senang, cadangan. Boleh Datuk Seri? Terima kasih Datuk Seri. Yang Berhormat, saya cadangkan kerajaan boleh melalui pejabat Yang Berhormat Timbalan Menteri buka untuk 1 bulan online portal dan meminta sesiapa yang sedang menganggur membuat ataupun menghantar data direct kepada pejabat Yang Berhormat melalui online. Kalau kita buka untuk sebulan dan buat promosi secara terbuka dan mereka akan datang ke hadapan menghantar data-data nama-nama mereka dan sebab-sebab tertentu, baru kita boleh mengenal pasti betul-betul berapa ramai yang menjadi penganiayaan kepada situasi pengangguran ini. So, saya rasa buka satu jangka masa dan buka satu mekanisme yang betul-betul jitu, bukan melalui kajian yang rambang. Ya. Saya minta cadangan ini boleh dipertimbangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Benarkan dua ahli berhormat itu berucap. Saya ingin memberi maklumat tambahan sedikit daripada aspek pembinaan berkenaan pengangguran rakyat Malaysia berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh 2015. Kadar pengangguran sebanyak 3.1% bersamaan dengan 450,300 orang. Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD menafsirkan guna tenaga penuh sekadar pengangguran di bawah 4%. So it's still manageable. Cuma seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kapar tu, apakah alasan-alasan kenapa tidak mereka kerja? Could be very varied dengan izin. Oleh kerana banyak sebab. Ya, ada yang nak jaga keluarga, macam saya katakan tadi. Itu sebabnya saya merangkakan 4 alasan yang telah kita buat melalui kajian. Why? Kenapa mereka tak kerja? So kita dapati bahawa peratusan perbezaan sebab-sebab kenapa tidak mereka kerja, saya rangkakan tadi. Dengan mengambil responden 226,000 sebagai satu ukuran minimum from that 450,000. Okay. Saya terimalah pandangan yang katakan tadi. Maybe kita perlukan satu yang lebih komprehensif untuk dapat maklum balas. Yang Berhormat daripada Batu Gajah dengan Tun Nanti. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri ada menyebut bahawa kadar pengangguran sekarang adalah 3.1% dan saya nak dapat pandangan daripada Yang Berhormat. Ada tak pada tahun hadapan, pada tahun 2017, kadar pengangguran negara akan bertambah lagi? Sebab saya difahamkan ada
maklumat-maklumat tertentu yang mengatakan bahawa kadar pengangguran negara akan meningkat kepada 3.5% pada tahun hadapan. Dan saya juga nak tanya kepada Menteri, sama ada Menteri sedar atau tidak. Sekarang apa yang Menteri ceritakan itu adalah mereka yang mencari kerja, tetapi banyak juga yang diberhentikan kerja. Okey, sebagai contoh, saya telah mendapat satu jawapan daripada Menteri Sumber Manusia pada hari ini bahawa industri sektor kewangan pada tahun 2015 sahaja telah memberhentikan 17,628 pekerja. Dan saya rasa banyak lagi sektor-sektor yang menghadapi masalah dan mereka akan memberhentikan pekerja-pekerja dan ini akan meningkatkan lagi kadar pengangguran pada tahun hadapan. Apa pandangan yang berhormat? Saya baiklah ya. Fenomena ini memang ada. Oleh kerana ini adalah di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tapi izinkan saya beri perangkaan ataupun alasan ataupun langkah yang dibuat secara makro di Malaysia. Itu sebabnya kita kena terpaksa menarik banyak pelaburan. Penjanaan projek-projek raksasa. Di mana kalau kilang-kilang besar berpindah ke negara-negara lain kerana alasan kos, alasan ekonomi dunia yang semakin merudum. Maka kita terpaksa mencari penjanaan ekonomi dengan pelbagai industri di mana dia ada pendapatan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Itu sebabnya kita sedang menarik banyak dan kita nampak sekarang projek infrastruktur secara raksasa dibuat untuk penjanaan ekonomi fokus kepada peluang pekerjaan. Itu sebabnya. Dan kalau kita tengok TVET akan menjadi dasar pendidikan kerana employability kita masih di tahap yang membimbangkan. Oleh kerana itu, kita kembali kepada technical education kerana kita kekurangan golongan berkemahiran yang boleh menjana pendapatan yang tinggi. Maka 3.5% tu kita doa kepada Tuhan supaya negara kita dapat maju dan keluar daripada keadaan ekonomi sekarang. Saya rasa harga petroleum semakin kukuh, GST rangkaiannya sudah pun kukuh dan saya rasa dengan adanya pendapatan yang lebih kukuh, dengan adanya social security net, kita dapat membantu meredakan keadaan. Yang berhormat sana telah lebih belakang pun ada. Kuala Langat ada sudah bangun terlebih awal. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanya tadi mengenai 226,000 yang dikaji itu. Bagaimana dia punya distribusi umur mereka? Ya B40 ni secara umum kita tahu ada 7 juta ke berapa juta yang akan dapat BRIM dan sebagainya. Cuma my concern Yang Berhormat ialah tentang umur mereka. Kita bercakap mengenai transformasi, kita bercakap mengenai latihan, kita bercakap mengenai potensi, ya. Ini mungkin orang yang berumur muda, ya. Bagaimana dengan mereka yang berumur 40, 50 ke atas? Ya, jadi kalau boleh Yang Berhormat terangkan sedikit tentang kumpulan dikaji dan sama ada kita ada data yang B40 yang terima bantuan kerajaan ini, ya, mereka dalam golongan umur mana? Sebab saya lihat kalau yang muda-muda datang pada kita tidak ada kerja, tak diterima kerja dan sebagainya, kita boleh lorongkan kepada program-program yang telah kerajaan wujudkan untuk mereka mentransformasi diri mereka, melatih diri. Tetapi bagi kumpulan yang umurnya agak meningkat, selalunya saya tengok 45 ke atas, unemployable, not very likely to be trainable, and some of them are sick. Now, how do we, bagaimana, minta maaf, bagaimana kita nak meningkatkan pendapatan mereka ini? Adakah kita akan klasifikasikan mereka ini sebagai satu kumpulan yang mungkin kita tak boleh transform, hanya bagi orang kata safety net dan hanya bagi bantuan? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Kita ada data mengenai BRIM dan siapa yang kita bagi. Dan kita boleh buat analisis begitu. Tapi sekarang saya tak ada data berkenaan. Cadangan itu saya terima baik. Kita balik kepada Kota Tinggi yang telah banyak bangun tapi saya di belakang saya. Minta maaf. Saya di tepi bukan di belakang.
Tuan Speaker, terima kasih. Saya ucap tahniah kerana TVET tahun lepas 48 bilion, tahun depan 46 bilion, tahun lepas 330,000 penerima, tahun depan 300,000 lebih. So 60,000 lebih dalam masa 2 tahun. Saya ingat by 2020 kita akan ada pool of skill workers yang akan mengurangkan kebentungan luar negara, meningkatkan taraf pendapatan mereka dan ini akan dapat membantu. BRIM ialah bantuan saja. Tapi inilah structurally yang akan bantu mengeluarkan kita daripada itu. Kita ada 14.7 juta pekerja, 200,000 lebih atau 4% saja yang masih menganggur atau tak dapat kerja. Itu peratusan yang saya ingat agak rendah. Cuma soalan saya, ada cadangan daripada belah sana ni. Dia kata gaji minimum 1,500. Daripada 1,000 naik 1,500. Dia calculate, dia kira-kira, dia kata kita perlu kerajaan top up dalam 2.5 bilion. Belah sana 2.5, for swasta, kerajaan 2.5. Tapi pakar-pakar mengatakan kalau kita nak laksanakan ni, gaji minima ni, kosnya antara 30 hingga 50 bilion. Saya nak tanya, apa jenis bajet yang kita buat? Kita cakap kos 5 bilion, tetapi kos sebenarnya mungkin mencecah 50 bilion. Ini satu anggaran yang sangat-sangat tak bertanggungjawab. Kerana dia bukan sahaja bahaya, dia boleh menyebabkan pelabur-pelabur lari, kos naik, dan kalau kita kira ini silap-silap nak tambah gaji minimum, ramai yang akan menganggur lagi. Saya rasa ini satu bajet yang sangat dangkal dan cetek dan saya nak tanya pada menteri. Pada menteri saya nak cakap, apa jenis bajet yang dibuat ni dan apakah pandangan menteri? Saya panggil bajet ni bajet kertas kajang. Sumbang dan tidak bertanggungjawab. Apa pandangan menteri? Tak boleh Tok Mahan begitu, Yang Berhormat. Saya rasa bajet telah dikaji betul-betul. Walaupun bajet ini perlu dijawab oleh Kementerian Kewangan. Tetapi saya rela mempertahankan lunas-lunas yang telah digunakan untuk merangkakan bajet ini. Kerana saya rasa kalau gaji minima telah dimulakan jauh lebih awal. RM900 sekarang ditingkatkan RM100 untuk jadi RM1,000. Kerana kalau kita nak ke arah negara berpendapatan tinggi, macam mana kita ada orang-orang yang gaji sampai perbelanjaan rumah sendiri tak boleh dijaga. Dua, kita tak boleh bersaing dengan pekerja-pekerja asing. Kita kena menaik tarafkan kapasiti dan juga tahap kemahiran pekerja-pekerja kita. Untuk itu ada banyak mekanisme lain. Dan syarikat-syarikat yang bakal datang ke Malaysia adalah syarikat-syarikat yang mempunyai pengeluaran barangan-barangan lain. Bukan macam dulu. Di mana t-shirt boleh jual RM5 dari negeri China. Kita tak boleh keluarkan t-shirt. Kita pergi kepada chip electronics. Kita pergi ke solar panel. Kita pergi ke pengeluaran barangan-barangan yang berteknologi tinggi dan mempunyai knowledge component. Dan kita kena naikkan mereka ke arah itu. Ini pula dijana oleh syarikat-syarikat yang mempunyai kapasiti untuk membayar gaji yang baik. Maka transformasi itu mungkin memberi kesan sedikit. Tetapi kita terpaksa menelan. Bisa demi madu kemudian. Itulah. Terima kasih. Tapi janganlah Yang Berhormat Kota Tinggi. Tak payahlah bahasa begitu keras-keras. Tak, tapi ini... Kerana perangkan dokumen yang tebal ni. Tak, saya ingat Takkan dibuat Menteri, dia salah. Saya cakap cadangan tu dibuat oleh pihak sebelah sana. Pembangkang yang buat cadangan ini. Siapa yang buat? Pembangkang buat 1,500 gaji minima. Kalau nak buat ni, kena kos dia kata saya 5 bilion saja. Tapi sebenarnya pakar-pakar mengatakan 50 bilion. Apa jenis? Jadi saya ingat, inilah bajet yang tak bertanggungjawab. Boleh. Saya panggil bajet kita kajak. Terima kasih. Tiap-tiap tahun saya lama duduk di Dewan Undangan Negeri, Dewan Yang Mulia ni. Dia buat mesti nak tunjuk kepada rakyat. Dia ada bajet sendiri. Itu sebab saya mulakan pusi tadi. Tak? Indah kabar dari rupa menanam tebu di bibir saja membina balik di udara. Ya, Menteri. Udarakannya saja. Ya, Menteri. Usah bicara. Teruskan saudara Pencerahan. Tak payahlah buat macam ni, rosakkan negara. Yang berhormat. Kita telah Menteri setuju tak? Pembangkang tetap pembangkang. Kerja dia untuk cari salah. Okey.
Okey, Menteri. Tak Boleh? payah keringkan air liur, Yang Berhormat. Bukan kering, nak tabur air liur. Nak tabur air liur. Kuala Langat, Ya, apa cerita? ya. Mau cerita sikit. Terima kasih, Datuk Seri, Dr. Speaker. Tidak boleh tomahan. Ha? Ya, tidak ada tomohan tetapi fakta. Okey. Okey, saya tidak perlu Fakta, bukan fakta, saya okey, tidak fakta, perlu ya. menyinggung apa yang Kota Tinggi cakap dan Baling cakap. Biar saya fikir apa yang saya nak cakap. Timbalan Menteri, Kalau nak fikir, tak payah cakap saja, Yang Berhormat. Menteri, saya belum lontarkan singgungan saya. Baru saya nak bercakap. Terima kasih Datuk Dr. Speaker. Di atas kebenaran berbicara untuk menyahut apa yang Timbalan Menteri cakap tadi. Saya Tanya dapat Datuk Syif Yang Berhormat. Saya menumpu sepenuhnya penjelasan dan Pulau Pinang. dan kerangka yang akan dilakukan oleh kerajaan dalam pembentukan untuk pengangguran yang dikatakan sekitar 450,000 itu dan tidak termasuk pada mereka yang telah pun dibuang kerja. Dalam suasana pada hari ini akan berlaku banyak perbincangan terutama sekali tumpuan kepada TTPA yang akan menjurus lagi untuk kita meletakkan di mana pasaran pekerja kita yang boleh tidak bersaing dengan gelombang besar daripada negara-negara luar. Dan ini memberikan isyarat bahawa persiapan itu dalam kerangka untuk kita berdepan dalam suasana yang pelbagai yang kita tidak tahu daripada alun mana yang akan didendangkan oleh mereka ini. Namun saya juga ingin ambil peluang ini untuk menyarankan kepada kementerian supaya juga memikirkan ke arah kementerian yang lain yang mendorong kepada dalam segi untuk memperkasakan dan memberikan persiapan yang lebih terperinci. Sebagai contoh, dalam pembentukan CIDB kepada Jabatan Kementerian JKR yang menggaris pandukan beberapa jawatan-jawatan bersikap kemahiran. Jangan berucap. Ini bukan bucak. Dia dalam nak pencerahan jelas, kadar Menteri ringkas duduk Yang Berhormat. dulu baru habis saya bercakap barulah sambut. Jadi Yang adakah Berhormat, kementerian kawanku. juga Yang Berhormat, berkesudian kawanku Kuala Langat. Tanya soalan Yang berkesudian Berhormat. we are the same platform dilahirkan ketika kanak-kanak dulu. Apakah perancangan daripada kementerian untuk memastikan seperti skill construction workers yang diambil daripada pekerja asing dibenarkan boleh diberi peluang kepada pekerja pengangguran ini menceburi deskripsi kerja itu dalam beberapa jawatan seperti mana yang saya dimaklumkan dalam 26 jawatan termasuklah chargeman, plumber, carpenter dan sebagainya itu menjurus kepada persiapan pengangguran itu diberikan kemahiran untuk memastikan peluang itu kepada mereka diutamakan. Jadi dalam konteks ini saya percaya kementerian sudah bersedia untuk mendengar juga daripada kementerian yang lain untuk mereka rangkumkan supaya pengangguran itu dapat diberi peluang kepada mereka ini terlebih dahulu sebelum pekerja asing. Jadi apa pandangan Timbalan Menteri dalam soal ini? Terima kasih Datuk Speaker. Balik macam tu kita nak cakap. Siapa Kota yang Tinggi bahas bukan nak berbelasah. Yang Berhormat, Siapa balik. yang bahas Cara orang Pembangkang ini ke menteri? sebagai Patut menteri acting bahas. President Di MTUC. pembangkang bahas. Yang Berhormat, Ya. saya akan keluar daripada pagar-pagar kelucuan ini kepada perkara yang lebih mendesak untuk negara. Baik, Ya, Yang Berhormat, bagus, Yang daripada Permatang PAU dan Lembah Pantai telah membawa perkara berkenaan dengan program transformasi GTP ETP yang dikatakan tidak kena sasaran. Maka saya rasa baliklah kepada www.pemandu.gov.my. Report card telah pun ada untuk 2011, 12, 13, 14, 15. Dengan jitu. Menteri, saya minta jawapan tadi. Adakah Menteri berkesudian untuk bersama dengan CIDB untuk merangka satu kerangka kepada pengangguran ini? Betul. Diberi peluang Okey. untuk Saya memastikan jawab. sebelum kita Saya ambil jawab. pekerja asing, kita Saya ambil jawab. di tempatan. Ya, bos, saya jawab. Kerana Mana cara lucunya? Tak ada lucu. Okey. Cara dilafazkan tadi adalah cara berdebat. Saya ingat tak ada soalan. Mengikut bahasa yang ku memahami dengan izin. Betul tak? Tapi oleh bagaimanapun cadangan itu cadangan baik, tidak berniat jahat. Maka saya tetap akan
memberi syur itu kepada pihak berkenaan CIDB untuk merangkumkan segala cadangan untuk kemahiran itu. Walaupun sudah ada, mungkin disatukan dan diselaraskan. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat, dia satu sekolah dengan saya. Masa sekolah pun jahat, sini penakal. Baik, kita teruskan Yang Berhormat. Saya balik kepada GTP ETP. Saya rasa segala maklumat mengenai kecapaian GTP ETP telah pun ada di sana. Saya minta supaya diturunkan daripada laman web yang dikatakan tadi untuk melihat apakah NKRA yang telah berjaya dilakukan, khususnya luar bandar, jenayah, pendidikan, sara hidup, rasuah, pengangkutan luar bandar, taraf hidup isi rumah yang kurang rendah. Segalanya telah ada rancangannya dan laporan itu terperinci. Contohnya, kalau kita katakan peningkatan pembangunan luar bandar, seramai 5.1 juta penduduk kawasan luar bandar telah mendapat manfaat. Contohnya, 4,554.03 km jalan luar bandar siap dibina, memberi manfaat kepada 2.4 juta orang. Macam itu banyak angka-angka. So baliklah kepada laman web untuk pastikan semua ni. Dan untuk transformasi ekonomi pula, tak payah saya cerita. Satu, pembangunan kawasan. Regional development, contohnya Kuala Lumpur. Sekarang kita ada rangkaian LRT, MRT, rangkaian banyak lagi. Ya? Menteri, Ulu Raja. Boleh saya habiskan? Okey. Maka kita nampak perubahan yang berlaku sekarang. Saya hari itu telah menjawab soalan mengenai penumpang LRT. Sekarang kita nampak perubahan yang berlaku di sini. Maka saya rasa tak perlu saya banyak cerita, banyak sangat perubahan ekonomi yang telah dilakukan secara agresif. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya minta agar jawapan ini dihabiskan sebelum 11:30 malam ni, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Menteri, pagi tadi saya terpanggil atas jawapan Menteri itu untuk memperkasakan memberi pembangunan kepada pembangunan luar bandar seperti jalan-jalan. Ya, Menteri, pagi tadi saya telah mendengar jawapan dari KKW mengenai jalan raya yang saya minta. Itu Jalan Rumah Juntan dan Jalan dari Lamujong ke Nanggagat. Pada 2015 saya telah menerima surat. Senarai jalan itu diberi kepada EPU. Tetapi dijawab oleh Menteri tadi, tidak ada jawapan dari EPU. Jadi saya minta Yang Berhormat yang bertanggungjawab dari EPU supaya minta jalan yang saya sebut pagi tadi supaya diangkatkan kepada tahun 2017 ini. Saya akan angkatkan Yang Berhormat. Baik, saya teruskan ya. Satu lagi soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Sandakan mengatakan tidak ada pembangunan seimbang antara Sabah dengan oleh kerana tuntutan ni beliau tiada, maka secara bertulis. Yang Berhormat dengan izin. Jawablah, semua ni akan rekod. Yang Berhormat. Saya sini, saya sayang pada Dia kawan saya. Yang Berhormat kawan saya duduk. Yang Berhormat duduk. Kalau dia orang dah balik Titun, tak boleh. Yang Berhormat balik. Kalau sudah balik Titun, Yang Berhormat jangan balik. jawab. Baling, you pegang speaker lah. Bukan you punya paksa. Tak boleh. Kalau sudah Yang balik Berhormat Titun, terus speaker. Duduk. Ya. Peraturan mesyuarat. Ya, habiskan Yang Berhormat. Saya Dari suka dengan 2004 suara sampai yang sekarang, tak tahu berhormat. peraturan mesyuarat Saya Yang suka Berhormat. dengan jawapan yang berhormat. Peraturan mesyuarat, duduk Yang Berhormat. Kita teruskan. Okey. Yang Berhormat, sempurna pun tak ada di sini, maka saya akan pergi secara bertulis. Seterusnya Yang Berhormat dari Sungai Siput adakah? Secara bertulis. Yang Berhormat daripada Parit Bunta. Macam mana Yang Berhormat tanya soalan saya nak jawab tiada di sini? Malas saya berhormat mau balik awal itu sebab tanya macam ni. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, kita orang sopan, kita hormat wanita. Okey, tapi dia suruh duduk, tapi saya cakap benar dengan Yang Berhormat Menteri. Pembangkang ni datang ke Dewan Yang Mulia ni untuk fitnah, untuk marah, untuk
mereka mengelirukan balik. rakyat. Kalau Saya tidak, rasa kita dah perkataan balik. macam tu kena Banyak tarik dah balik masuk. lah. Tengok, Datuk ramai dah Seri. masuk. Jadi yang Datuk Seri buat Doktor. jawab. Perkataan tu Tapi kena tarik balik. Biar menteri Tak apa, jawab. Perkataan tu kena tarik Semua balik. persoalan yang Saya ditimbulkan dapat pula oleh okey okey Just- Muhammad just- siapa yang Muhammad petugasnya okey Datuk dulu Seri. lah. mesti dijawab Yang oleh Muhammad menteri. Datuk Seri Doktor. si You want to Pitang stop Jawab him? ada yang You ada must be je on lah. point si of Pitang order. ada. Datuk Seri. Tiada, I just Pitang want to Pasir Gudang ulas ada. sikit. Come on, everyone. Okay, Gudang can ada. may I? Yeah. So dia akan dijawab secara bertulis. Sebentar. Are you on point of order? Ya. No, I'm asking for clarification. Then what clarification from whom? The No, minister? macam sekarang Datuk Seri, ada beberapa point Tak, yang clarification dibangkitkan. daripada mana Yang ya, Muhammad? Muhammad No, I'm speaker. asking your clarification. You asking clarification Yes, from me? yes. On what Because matter? some of, okay, sebagai ahli parlimen, kita tak berulang fakta, isu dan sebagainya. Jadi, Faham maksud saya? Jadi? ada ahli parlimen yang tak ada pun, mungkin benda tu penting Okey. untuk kita. So Tak. that is my argument. Ya Muhammad Ya, kapal Muhammad. nanti ya Sebentar, Muhammad. sebentar, Ya Muhammad. Muhammad kapal saya akan bagi secara bertulis. Termasuk sana dan sini pun tak datang. Maka dua-dua samalah adil. Ya. Sekarang saya masuk kepada soalan kapal. Kerana ada, saya akan menghormati dan saya akan jawab. Isu pembangunan masyarakat yang terakhir daripada Yang Muhammad dapat kapal, ya, beliau telah membangkitkan tentang peruntukan kepada SIDIK bagi membangunkan kaum India. Berapakah peruntukan yang telah diberi kepada SIDIK dan SID dan bagaimana untuk memastikan peruntukan disalurkan berjaya mencapai matlamatnya? Maka saya jawab Yang Muhammad, untuk makluman ahli Yang Muhammad, bagi tahun 2004 sebanyak ringgit Malaysia 68 juta telah diperuntukkan bagi program pembangunan sosio-ekonomik masyarakat India, terutama bagi golongan B40. Daripada jumlah ini sebanyak 22,559,011 ringgit Malaysia dan 10 sen telah disalurkan ke 44 program badan bukan kerajaan NGO. Kesemua program yang diluluskan pada tahun 2014 telah memanfaat secara langsung lebih daripada 92,838 golongan masyarakat India dari seluruh semenanjung Malaysia. Manakala bagi 2015 sebanyak 100 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan bagi program pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India sebanyak 82,442,446,15 ringgit Malaysia .15 sen telah disalurkan kepada 379 program NGO dan ringgit Malaysia 6,369,220 ringgit Malaysia bagi 7 pusat latihan kemahiran swasta ILKS bagi program peningkatan kapasiti dan juga capability kumpulan B40 masyarakat India. Untuk program seterusnya ya Yang Berhormat, bagi tahun 2016 kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 60 juta ringgit Malaysia bagi program pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India terutama golongan B40. Peruntukan ini merupakan perbelanjaan komited bagi 167 program bukan kerajaan NGO dan 22 program pusat latihan kemahiran swasta ILKS. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit Malaysia bagi program pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India bagi tahun depan dalam bajet yang baru dibentangkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, hasil dan impak program dilaksanakan dapat diukur sekurang-kurangnya 3 tahun dari tahun pelaksanaan. Namun pihak kerajaan sedang berusaha untuk mengadakan kajian interim untuk mengenal pasti impak yang diperoleh daripada program-program ini. Okey. Itu untuk SIDIK lah. Untuk SID, saya akan jawab nanti lepas tu dua-dua boleh tanya Yang Berhormat. Yang Berhormat, untuk SID pula, iaitu Sekretariat Khas untuk Memperkasa Usahawan India. SID dari bawah Jabatan Perdana Menteri telah diagihkan dana pinjaman perniagaan sebanyak ringgit Malaysia 1.15 bilion. Diagihkan dana pinjaman perniagaan begitu banyak, lebih kurang lah ya. Saya angkakan kerana ianya adalah 1.149 ya, bilion ya, kepada 28,116 usahawan India sehingga bulan September 2016. Ini merupakan dana yang difasilitasi oleh Sekretariat SID melalui agensi kerajaan dan institusi kewangan milik kerajaan.
Dana ini adalah perniagaan mikro yang disalurkan melalui tekun dan amanah ikhtiar Malaysia. Ini dana khas yang diperuntukkan. Ya. Usahawan India bagi tahap PKS, SME, ya. Perniagaan kecil dan sederhana, agensi yang melibatkan SME Bank Malaysia, Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF, Credit Guarantee Corporation CGC di bawah Bank Negara Malaysia dan SME Corp. Okey. Yang Muhammad. Terima kasih Timbalan Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri. Terima kasih. Saya ingin membantu sebab ini kena mengena dengan kumpulan sasaran. SEDIC ini bila kita rujuk kepada website SEDIC sendiri, dia telah memecahkan kepada dua golongan. Satu fokus khas iaitu ibu tunggal, pelajar tercicir, belia berisiko tinggi, penganggur dan golongan terpencil. Dan bahagian kedua adalah kumpulan-kumpulan berisiko tinggi. Bagaimana Yang Berhormat nak memastikan bahawa golongan-golongan yang dihaskan ini adalah kumpulan tersasar menerima bantuan ini. Saya bagi contoh untuk tahun 2015. Yayasan Sakti. Dia buat program yang dikenali sebagai Y2Y Find and Bind Project. Disasarkan kepada belia India. Dan 20,000 orang telah mengambil bahagian dalam program ini. Macam mana nak kenal pasti mereka tergolong dalam kumpulan sasaran awal SEDIC? Itu bahagian pertama saya. Bahagian kedua saya adalah, hari itu pun saya tanya tentang pencapaian itu kena transparent. Sebab kita kena bantu. Saya bukan nak any bad intention or ill intention. I want our community to progress. So based on that, saya nak bagi satu contoh kepada Yang Berhormat. Kita ada satu program yang dinamakan sebagai mengendali isu-isu dokumentasi dalam kalangan masyarakat India dengan kod SEDIC SCP-DOK07. This is a program under SEDIC. Alright. Program ini adalah untuk membantu masyarakat India Malaysia yang masih menghadapi masalah berkenaan isu kewarganegaraan. Ia telah dimulakan, kalau ikut rekod sini, you can of course correct me if I'm wrong, dia telah dimulakan September 2014. By now, kita sepatutnya dah ada bilangan warga negara yang sebelumnya tidak dapat dan kini telah dapat. So that can be, if you can give us the detail, ini adalah bantuan, thank you, dengan izin. Boleh beri yang telah membantu berapa ramai warga negara yang sebelum ini tak ada IC biru tetapi sekarang dah ada IC biru. So benda tu kena jelas. Pencapaian yang telah dilalui melalui SEDIC ini perlu dijelaskan. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama tu saya pada 2014 SEDIC baru bermula. Diberi kelulusan pada bulan Mei, tapi September baru mereka bergerak. Maka standard operating procedure-nya belum lagi dirangkakan dengan jelas pada 2014. Tapi 2015 telah dijernihkan dan telah pun dirangkakan proses-prosesnya dengan begitu baik sekali. Maka dan fokus dia balik kepada belia. Itu sebab kita nampak 129,700 belia difokuskan dalam bantuan kewangan. Dan kepada yang soalan kedua tu, saya akan malu malas melalui bertulis mengenai apakah yang telah dibuat daripada masalah dokumentasi. Dan untuk makluman Yang Berhormat Kapa, dokumentasi sekarang adalah di bawah SITF, di bawah naungan Dr. S. Subramanian, Datuk Seri, yang menjaga dan mempunyai dia punya mekanisme untuk membantu golongan-golongan yang ada masalah dokumentasi. Persepsinya banyak di luar. Tapi dari segi apa yang saya tahu, hampir 16,000, 17,000 telah permohonan telah dimajukan kepada pihak SITF dan hampir 10,000 lebih telah pun diselesaikan kes-kes ini. Tapi untuk membuat kajian setahu manakah ketenatan perkara ini di peringkat akar umbi, itulah dijadikan mekanisme sana. Dan saya akan bagi maklum malas mengenai pendapat atau kedapatan daripada kajian yang dibuat. Ya. Saya tak ada di sekarang. Boleh tak kita izinkan Batu Gajah sikit? Saya sambung dulu kerana tuntutan masa memanggil-manggil. Very sharp two questions. Thank you. Yang pertama sekali, saya faham di akar umbi berapa ramai itu saya tak soalkan. Yang saya soalkan adalah ialah berapa ramai yang telah memperolehi sejak ia dilaksanakan. That's number one. Number two yang Timbalan Menteri,
dalam website SEDIC ni, setiap NGO dan badan-badan yang memperolehi dana, berapa peruntukan tak diletak. Yang diletak adalah standard seperti you have dengan izin pemohon, program, bilangan peserta, email, nombor telefon, nombor fax. That is that. What I'm asking since last year is there must be a column indicating this is the amount that you are giving to that particular yayasan. I think that should be dengan izin. Sorry, saya rasa itu yang perlu dimasukkan dalam website SEDIC. Terima kasih Yang Berhormat. Cadangan itu saya akan majukan kepada pihak SEDIC. Yang Berhormat Batu Gajah. Baik, sebelum itu habis tu. Untuk makluman Yang Berhormat daripada KAPA sebanyak 3,385 juta diberi untuk peserta-peserta 273 usahawan di Parlimen KAPA. Itulah. Kita bantu juga. Saya tak kata tak bantu. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya tak, bukan KAPA. Yang Berhormat KAPA saya tak tuduh. Saya maklumkan saja. Yang Berhormat juga saya terima dengan hati yang baik. Terima kasih hati yang murni. Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Menteri, di luar tersebar luas bahawa SEDIC telah menjadi kerbau di cucuk hidung. Tidak bebas dan masih dipengaruhi oleh pihak MIC. Adakah benar bahawa SEDIC berfungsi mengikut telunjuk MIC? Kalau tidak benar, adakah Menteri sanggup memberikan senarai NGO-NGO yang mendapat peruntukan daripada kerajaan dan berapakah jumlah yang diperuntukkan kepada mereka? Dan satu lagi soalan saya nak tahu, dalam bajet 2017, sejumlah 50 juta diperuntukkan bagi program peningkatan kapasiti dan pendapatan bagi kaum India. Yang 50 juta ini masuk dalam akaun mana? Siapa yang akan menguruskan 50 juta ini? SEDIC, SEED ataupun siapa? Terima kasih Menteri. Terima. Lontaran tuduhan bahaya Yang Berhormat. Jangan biarkan perasaan menular. Jangan risau. Menteri, ini yang kita dengar di luar. Cerita luar macam-macam. Itu saya nak tanya kepastian daripada Menteri. Saya nak Menteri jelaskan dalam Dewan. Anda benar atau tidak? Saya bertamadun. Yang Berhormat, jangan dengar di luar. Mari jumpa saya. Saya akan maklumkan proses-prosesnya kerana panjang. Prosesnya memanglah terjaga. Dana itu terjaga. Pemberian peruntukan itu cukup cantik kerana ada sistem dia baik. Dan diuruskan oleh seorang profesor dari universiti. Dengan golongan kakitangan kerajaan yang berwibawa. Tidak adalah pengaruh, tak ada. Yang Berhormat, jangan risau. Jangan buat macam itulah. Tak baik. Kerana niat kita ikhlas. Persepsi janganlah dibawa kerana benda ni, perkara ini adalah satu yang telah membantu ramai orang. Jangan menanam bisa dalam minda mereka. Madukan hati. Tolong ya. Dan saya akan yang seperti mana yang minta oleh Yang Berhormat KAPA, saya akan minta supaya SEDIC dapat menguruskan perbincangan dengan Yang Berhormat supaya tunjuk semuanya. Nothing to hide, dengan izin. So oleh kerana Menteri, Yang Berhormat, tak payah Yang Berhormat kita saya habiskanlah. 50 juta tu tak jawab. Memang ada. Untuk apa? 50 juta untuk? Tidak. Yang Berhormat, itulah sebabnya datang jumpa. SEDIC tak ada kena-mengena dengan SEED. SEED lain, SEDIC lain. Itulah sebabnya kena faham. SEED adalah untuk usahawan. Usahawan di mana dana itu, nanti, KAPA. Duduk sekejap KAPA, saya. SEED, penjanaan dana itu yang diberi kepada SEED akan diuruskan oleh tekun di bawah MOA. Dan juga Amanah Ikhtiar Malaysia yang merupakan satu entiti tersendiri. Dan SEED akan hanya menjadi pemuda cara, facilitator, untuk menyediakan masyarakat menerima dana dengan memberi kapasiti. SEED pula pengagihan mereka mengikut proses-proses SOP yang begitu rapi. Kerana dia ada banyak panjanglah cerita dia. Ada 8 proses yang dilakukan. Pada 2014 tak jelas. Sekarang daripada 2015 cukup mantap. So tak payah risau. Percayalah saya Yang Berhormat. Menteri, saya faham tentang cukup. Itu. Yang saya tak faham tu dalam ucapan bajet dikatakan ada 50 juta diperuntukkan untuk meningkatkan kapasiti dan pendapatan. Itu saja. Itu saya nak tahu untuk SEED ke, untuk SEDIC ke, untuk siapa? Dua-dua Yang Berhormat. Jangan risau kerana ada 150 juta diperuntukkan untuk dua-dua.
Nanti kita akan bagi dia punya breakdown. Menteri, 150 juta itu untuk tekun dan amanah ikhtiar. Ya. Dan ada satu lagi, Ya 50 juta. Untuk Yang Amat Menteri, Yang Amat Batu Gajah, jangan berdialog Yang Amat. Tak apa. Okey, kita habiskan Yang Mohd. Yang Mohd, saya terima baiklah cadangan. Jangan gaduh, tak payahlah. Ini baik punya cerita. Betul tak? Baik, kita tu Yang Mohd, saya akan habiskan. Yang Amat Menteri bolehlah jawab secara bertulis Yang Amat. Ya. Soalan daripada Yang Mohd Tambun tidak ada, secara bertulis kita akan sampaikan. Dan akhir sekali Yang Mohd daripada rasa ada. Maka syukurlah kita kehadrat Tuhan. Kerana masa telah pun sampai. Yang Mohd, saya ucap terima kasih kepada speaker. Yang Mohd Menteri, sikit je. Sikit Yang Mohd Menteri. Boleh? Saya punya kawan baik. Tak, saya nak... Beliau adalah wakil MIC di peringkat sebelah sana. Tak, Yang Mohd Menteri. Saya nak sentuh sikit je sebelum Yang Mohd Menteri berhenti. Tadi Yang Mohd kata menanamkan bisa dalam kepala kan? Dalam minda. Jadi itulah bedanya Yang Mohd Menteri pernah menjadi speaker di negeri yang sama dalam Dewan Yang Mulia. Batu Gajah, negeri yang sama di bawah pokok. Itulah beza. Sudahlah, balik. Balik. Yang Mohd Saya jadi speaker balik. sebelum dia lah. Sebab okey. saya jadi speaker, dia dapat peluang jadi speaker tau. Kalau saya tak pernah jadi speaker, dia tak ada peluang nak jadi speaker tau. Dah berapa tahun MIC tak pernah sekali bersama saya. Jadi speaker saya selepas saya jadi speaker, baru dia dapat jadi speaker. Itu dia ingat dulu. Mandu dia punya. Kenapa nak marah? Jubah saya punya. Mandu dia. Kita cakap satu baik. Kenapa yang ada masalah? Okeylah tu. Jadi speaker di bawah pokok. Yang Mohd balik. Itu je beza. Berapa kali MIC pernah jadi speaker negeri Perak? Duduk. Jawab itu dulu. Yang Mohd, saya habiskan. Ada perbezaan antara Petara Singgasana dan Kaki Lima. Maka dengan izin Yang Mohd, Datuk Speaker, saya menamatkan perbahasan atau penggulungan saya dan saya ucap terima kasih kepada semua ahli Yang Mohd yang telah mewakilkan isu-isu. Kepada yang tak dapat, kita akan bekalkan jawapan tulis. Terima kasih. Dalam Muhammad Masyarakat Dewan hari ini tangguhkan hingga jam 10 pagi hari Khamis 3 November 2016. Timbalan Menteri.